العالم علامة الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البجوري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pasal ketuhanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Fayaqulu faqiru rahmati Rabbihil khabiril basir Ibrahimul Bajuri Zultaqsir talaba minni ba'dul ikhwan Aslahallahu li wa lahumul hal والشان أن أكتب له رسالة لطيفة تشتمل على صفات المولى وأضدادها وما يجوز في حقه تعالى وما يجب في حقه الرسول عليه السلام وما يستحيل في حقهم وما يجوز. Dan dengan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji khusus bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam dan khusus 9 itu. Salam kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Azza wa Jalla merahmati dan memberkati kesejahteraan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perbanyakkan ingatan kepada Allah, sentiasa zikir ismuzat, zikir Allah dalam hati kita, dalam hati kita sepanjang kita duduk dalam ilmu insya-Allah. Baik, kita sambung pasal 1 berkaitan dengan ilahiyah. Ilahiyah maksudnya ketuhanan. Minggu lepas kita telah mensyarahkan mengambil perbahasan sifat, mengambil perbahasan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di sini ada sedikit lagi lafaz ataupun syarah bagi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini. Kita tengok nota kaki di bawah. Lafaz Allah merupakan bagi zat Tuhan yang wajib al-wujud. Bismillah dengan nama Allah. Jadi kalimah Allah ni kalimah dipanggil ismu azam, dipanggil kalimah yang agung. Tak ada lah kalimah yang tertinggi sekali, iaitu kalimah namanya zat Allah Ta'ala, namanya zat Tuhan Rabbul Alamin, itu kalimah Allah yang terdiri dari 4 huruf alif lam lam ha, Allah. Itulah zat Tuhan yang wajib al-wujud, yang wajib al-wujud, yang wajib ada, mustahil tiada, wajib ada. Akal terima dan akal kena terima bahawa Allah Ta'ala ada, wajib Tuhan tu ada. Dan akal tak boleh terima kalau kata Tuhan tu tak ada. Itu maksud dia wajib bagi akal dan mustahil bagi akal. Nanti kita akan masuk ke depan. Khas untuknya dari segi lafaz dan dari segi makna. Lafaz Allah dari segi makna ialah Tuhan. Dia semata-mata Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah, katakan dia zatnya. Qul huwa ataupun dhamir bagi dia, yakni zat Tuhan yang wajib al-wujud. Allah kalimah ismul zat, Allah merujuk pada nama. Rabb itu nama Tuhan yang mengandungi makna di sini yang secara khususkan ialah ahad, iaitu apa dia? Esa Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang esa. Lain makna dari isyarat, kalimah Allah itu terdiri dari 4 huruf tadi, memberi maksud. Alif itu zatnya, lam awal itu sifatnya, lam yang kedua atau lam akhir itu asma'nya,
dan huruf ha yang terakhir, huruf ha marbutah, ha bulat itu menyatakan af'al. Jadi zat, sifat, asma, af'al. Kalimah Allah. Maksud khas untuknya dari segi lafaz ialah tidak boleh digunakan sebagai nama untuk selain zat Allah Azza wa Jalla. Dan juga maksudnya masuk khas di sini, nama tu khas lafaz untuk semata-mata zat Allah, tak boleh guna. Nak letak kepada nama orang, nama Allah, tak boleh. Haram. Melainkan atas jalan sandaran, jalan idhafah. Sandaran misalnya kalimah Allah disandarkan dengan hamba, iaitu abdullah. Daripada nama kalimah Allah dia sandar dengan, dia idhafah dengan hamba, abdul, jadi abdullah. Sama juga asma-asma Allah yang lain bermula daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampailah As-Sabur. Maka tak boleh letak nama kepada orang dengan nama asma Allah tanpa idhafah dengan Abdul. Maka jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, baru boleh letak nama. Abdul Malik, baru boleh letak kepada nama. Sementara erti khas pada mana, iaitu makna ma'bud bihaq. Ma'bud bihaq maksudnya yang sebenar-benar disembah, artinya yang disembah dengan sebenarnya. Maka tentulah makna demikian itu khas bagi Allah, tiada bagi yang lain. Tiada yang bagi yang lain. Dalam kitab Aqidatul An-Najim bi'ilmi usuluddin, halaman yang 3. Jadi makna kalimah Allah itu pertama bawa pada kita faham, itu satu nama yang disebut ismul zat, nama kalimah sebutan yang agung, yang tertinggi, khas bagi zat Allah Ta'ala semata-mata, tidak boleh diguna pakai untuk makhluk yang lain. Dan dia juga dengan maksud ma'bud bihaqin, yang sebenar-benar disembah, Tuhan yang diesakan, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Tidak boleh keduakan Allah Ta'ala dengan yang lain. Itu dalam bahasan ilahiyat yang lain lah yang kita masuk. Dan yang ketiga, maknanya kalimah Allah itu juga sendiri memberikan maksud penghuraian kepada zat, sifat, asma' dan af'al. Itu dalam penghuraian yang lain yang kita akan kedepankan. Ada 3 perkara. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha dengan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji. Tengok nombor kaki itu, nombor 10. Segala puji. Pujian ada rukun-rukunnya. Ya, seperti berikut. Tengok muka surat yang ke-7. Di situ ada sedikit penguraian berkaitan dengan pujian. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kemudian alhamdulillah, muallif memulakan dengan perbicaraan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa makna pujian? Pujian di sini ada rukun dia. Makna pujian pertama hamid, orang yang memuji. Makna hamid, orang yang memuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama hamid, orang yang memuji. Kedua mahmud, orang yang dipuji. Yang ketiga mahmud bih, intibati lafaz pujian. Yang keempat mahmud alaih, sebab yang membangkitkan pujian. Yang kelima sighah. Sighah ni lafaz pujian. Sighah lafaz pujian. Jadi rukun puji ni dia ada 5. Pertama orang yang memuji, hamid. Orang yang memuji, orang yang nak puji. Yang kedua mahmud, orang yang dipuji. Jadi dua-dua itu terpuji belaka, orang yang memuji dan yang kena puji. Mahmud bin intibati lafaz pujian. Intibati dia. Contoh, awak bagus, awak baik, awak cantik. Itu semua pujian. Mahmud bin intibati dia.
Mahmud alaih, sebab yang membangkitkan pujian. Perkara di dalam lafaz tu juga. Dan yang kelima, sighah, lafaz pujian yang disebut. Sebagai contoh, Ahmad menghadiahkan buku kepada Zaid. Lalu Zaid berkata, engkau Ahmad seorang yang baik hati. Engkau Ahmad, engkau, dia merujuk pada Ahmad, seorang yang baik hati. Lalu hukum pujian dari ayat di atas ialah seperti berikut. Hamid, itu orang yang memujilah Zaid. Zaid, Ahmad menghadiah buku ke Zaid. Lalu Zaid pun puji dia. Jadi orang yang puji itu pertama Zaid. Yang kedua Mahmud, orang yang dipuji Ahmad. Mahmud bin intibati lafaz pujian dia kebaikan hati. Kebaikan hati si Ahmad yang memberikan hadiah kepada Zaid. Mahmud alaih, sebab yang membangkitkan pujian perbuatan dia menghadiahkan buku. Ahmad ni yang baik hati, dia pun hadiahkan buku kepada Zaid. Tu kebaikan hati dia panggil Mahmud bi. Mahmud alaih, perbuatan dia memberi buku. Sighah lafaz pujian, engkau seorang yang baik hati. Caranya situlah. Tak belum nampak, faham dia. Panjangnya. Nama ni kita duk puji gitu je, tak tahu apa yang ada maksud lafaz penguraian dia. Untuk kita faham, amak kita memperincikan, kita begitu detail. Yang lainnya nasi kita tu sampai gitu. Maksud boleh telak. Baik, empat pujian juga. Empat jenis pujian. Tadi rukun pujian. Kalau tak ada lima rukun tadi tu tak panggil puji. Barangkali kata-kata sindiran, barangkali kata-kata kosong, barangkali yang selain dia masuk pujian lah. Anak merendahkan, contoh. Jadi kalau ada lima ni, lengkap masuk pujian. Dan empat jenis pujian, empat kategori pujian. Pertama disebut puji qadim kepada qadim. Yang kedua puji qadim kepada hadis. Yang ketiga puji hadis kepada qadim. Yang keempat puji hadis kepada hadis. Jadi pertama nak faham dulu istilah qadim. Qadim merujuk kepada ketuhanan lah. Bila sebut qadim merujuk kepada Tuhan, zat Tuhan. Qadim ataupun qidam, nanti dalam penyusunan sebab ulum disebut dengan qidam. Qadim makna sama, itu sedia, yang tiada mula. Tiada, diawali dia dengan tiada. Jadi qadim merujuk kepada zat Tuhan yang wajib al-wujud. Hadis ialah baharu. Hadis ataupun hudus. Hadatha. Hadatha. Hadis ataupun hudus, baharu. Siapa yang baru? Alam, makhluk. Itulah baharu. Baharu ialah makhluk. Qadim ialah Tuhan. Qadim Tuhan, baharu makhluk. Puji pertama, puji qadim kepada qadim. Puji Tuhan kepada Tuhan. Puji diri dia sendiri. Tuhan puji diri dia sendiri, yang pertama. Yang kedua, puji qadim kepada hadis. Tuhan puji kepada makhluk dia. Tuhan puji kepada makhluk dia, yakni manusia, yakni dari kalangan para rasul, Nabi Muhammad SAW. Tuhan puji kepada kekasihnya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim. Puji makhluk kepada Tuhan. Puji makhluk kepada Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan. Mana? Contoh tadilah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang keempat, puji hadis kepada hadis. Puji makhluk kepada makhluk. Puji orang, seseorang kepada orang lain. Puji saya kepada awak, puji awak kepada dia, contoh. Itu puji hadis kepada hadis. Puji makhluk kepada makhluk. Seperti pujinya tadi Zaid kepada Ahmad. Surat 7 tadi.
Boleh? Apa ya? Ni orang ni yang pendengar pas. Kalau nak ingat, puji ni ada 4. Puji Tuhan kepada Tuhan sendiri, kemudian Tuhan puji kepada makhluk dia, kemudian puji makhluk kepada Tuhan, kemudian puji makhluk kepada makhluk. 4 kali. Ingat ni? Pernah ingat? Tuhan dengan makhluk dia. Jadi Tuhan puji Tuhan, tak sekali. Yang kedua, Tuhan nak puji makhluk dia. Habis cerita batu. 2 perkara. Masuk perkara yang kedua, makhluk puji Tuhan, lepas tu makhluk puji makhluk. Mudah. Nah. Betul. Ingat tu payah punya koting hati. Tak cerak. Ni bagus. Baik, yang pertama puji qadim kepada qadim. Puji Tuhan kepada Tuhan. Puji diri dia sendiri. Yakni zat Allah, memuji zatnya sendiri. Seperti firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kita biasa juga kita buat lirik. Maksudnya, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, yakni yang menyelamatkan dan menjayakan kamu. Surah Al-Anfal ayat 40. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia puji diri dia sendiri. Boleh tak dia puji diri? Layaklah bagi diri dia. Hak dia layak. Dan kalau kita puji diri dia sendiri, tak kena selalu. Kat ekor, akak burang baku kat ni. Surang baku tu akak ni. Puji kita sendiri tak kena. Maka orang puji kita. Ataupun kita puji orang. Bagi Allah layak untuk dia puji diri dia sendiri. Kita pujian masuk nanti siapa? Macam mana? Hakikat pujian. Yang kedua, puji qadim kepada hadis, yakni Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memuji makhluknya seperti firman Allah Azza wa Jalla yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala. Boleh baca tak? Boleh. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itulah. Baca itu boleh je. Main duduk, susung lagu itu susung. Kita nak baca. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tuhan puji kepada makhluk. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim. Puji, yakni makhluk memuji Allah Azza wa Jalla yang qadim, seperti sabda Nabi Isa alaihi salam yang direkodkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. Itu puji Nabi Isa AS. Maksudnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Ta'lamu ma fi nafsi. Kau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wala a'lamu ma fi nafsik. Kerana sesungguhnya innaka anta, engkau jugalah, 'allamul ghuyub, yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Surah Al-Maidah ayat 116. Nampak ni? Nabi Isa puji kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Isa puji kepada Tuhan. Jadi ni lah kita. Dari segi zahir, maksudnya dari segi syariat, kita puji Allah Ta'ala. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi. Itu pujian.
Dan yang keempat, puji hadis kepada hadis, puji makhluk kepada makhluk. Puji makhluk kepada makhluk lain, seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau kuntu muttakhizan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakr." Maksudnya, kalau aku hendak menjadikan kekasih di kalangan umatku, nescaya aku akan menjadikan kekasihku itu adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nabi puji kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, kalaulah aku nak jadikan kalangan sahabat ni kekasih aku, tentu sekali umat aku ni, aku nak jadikan seorang kekasih, maka aku akan jadikan kasih aku ni ialah Abu Bakar. Mana Nabi angkat puji kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 4 perkara, 4 kategori dulu pujian, di mana yang kita sebutlah tadi. Dan syarat dia dalam penerangan dia ni, kalau kita faham, boleh faham. Dia sebut pujian, Tuhan puji Tuhan, Qadir puji Qadir. Kemudian Tuhan puji makhluk, Qadir puji baharu. Kemudian baru yang di makhluk itu puji bagi Allah Ta'ala, yakni hadis memuji Qadir. Dan kemudian yang keempat, hadis memuji hadis, makhluk memuji pada makhluk yang lain. Itu zahir. Kemudian orang kita nak pegang, tu orang kita faham. Orang kita faham pegangan, ingatan, benda peringkat-peringkat. Ini orang kita faham. Ujian ni orang kita, orang kita pegang dan nak menjadi ingatan. Qadim memuji Qadim. Bila mana Allah Azza wa Jalla memuji kecantikan makhluknya, kecantikan itu adalah daripadanya. Allah puji Rasulullah tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia puji ciptaan dia, dia puji makhluk dia, dia puji perbuatan dia. Allah puji perbuatan dia sendiri. Nampak dia, tak nampak dia. Dua-dua buta kala. Buta kala, bukan buatan anak, buatan anak. Buta belaka. Nah, bila kita faham hakikat pujian ni, barulah betul kita mendapat kesedaran sebenar Tuhan atau kita di atas muka bumi ni. Tujuan sebenar kita duduk sini adalah untuk memuji dia. Tak ada lain, memuji dan bertasbih kepada dia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ubudiyah. Hakikat ibadat ialah memuji dan bertasbih kepada Allah. Itu kata para masyayikh. Tuan, benda apa ibadat-ibadat? Ini masa sekarang ni kita duduk buat ibadat, talabul ilmi, menuntut ilmu. Apa hakikat ibadat? Memuji dia lah. Memuji dia dan bertasbih pada dia. Subhanallah. Itu kadang orang yang dibuka oleh Allah, nampak orang tadi, ya Allah, Subhanallah. Hak murah ke ya Allah? Aduh, skrip murah ke? Dalam aturan murah ke? Subhanallah. Boleh dapat iman. Bila dapat musibah pun itu juga, alhamdulillah. Dan jangan pula tidak musibah. Tapi orang yang dibuka sampai begitu nak musibah pun, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, yang mengadakan bagi yang baik dan juga yang buruk atas dia. Jadi duduk situ dulu. Para ulama kita tertib dia, ambil letak kita duduk situ dulu. Sebab apa? Kayak ni kalau kita faham, kita reti, kita pandai, kita boleh hoyak ke apa, kita nampak hak dia, alhamdulillah. Kita boleh faham. Boleh faham tak? 3 kali untuk mulai di situ sini tak faham. Bila ni boleh faham, alhamdulillah. Nampak hak dia. Nabi nampak hak dia. Ya. Hadis puji hadis.
benda yang sifat musibah. Semua daripada Allah. Adab dia batin kita tengok hak Allah berlaku. Adab batin kita nampak hak Allah. Maksudnya adab batin kita tu, pandangan tauhid kita ialah milik Allah, daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Itu pandangan tauhid orang hakikat. Itu dalam tu kita nampak. Dah apa? Dah betul. Di sisi Allah betul, di sisi orang mati tidak betul. Di sisi orang kata dah betul, sebab jarang orang sebut begitu. Dari segi syarat tak ada larangan nak puji Allah bila Allah datangkan musibah. Dari segi syarat ada Allah kata larangan untuk menyebut Allah terima kasih. Bawa kereta pun saya baca, cok tepi. Mungkin luar Allah terima kasih lah ya Allah. Tak ada kata gitu. Mereka inna lillah. Sebab hakikat maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un merujuk kepada isbat kepada pemilikan Allah. Hak bawa kereta ni pun milik Tuhan, kereta tu pun, hak daya pecah tu pun milik Tuhan kan. Jadi diajar pada kita bila boleh musibah, kita sebut inna lillah. Dapat nikmat, kita puji alhamdulillah. Lalu orang yang telah pandang hakikat belaka, dia dua-dua pun nak sebut alhamdulillah belaka. Aduh bagi dia. Itu makom dia, kedudukan perasaan dia dengan Allah. Baik lagi. Suami isteri yang kenal, maka bagi dia baik dan buruk pun pada pasangan dia, alhamdulillah, baik lagi. Orang kata tu lelaki mu buat gitu, kata dia baik lagi. Mudah betul. Tapi dia pandang dengan pandangan hakikat. Maksudnya pandang dengan pandangan kasih sayang dalam diri dia. Oh baik tak dia. Dia marah pun baik, dia puji pun baik. Baik? Boleh? Baik. Justru itu apabila ada seseorang atau sekumpulan memuji kita, kita mesti cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada yang hak, agar kita tidak terpesona dan terkena penyakit. Penyakit apa? Yakni ta'ajub kepada diri sendiri, unjuk. Ni orang kita kata, puji sikit kembang lalu. Kembang. Bahaya juga ni. Unjuk. Jadi bangga diri. Jadi rasa diri mulia. Tak sedar. Boleh pakai iblisia. Pakai iblisia. Jangan lalu lagi. Penyakit iblis lah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku ni menjadi dari api, dia daripada tanah. Tu iblis. Dia unjuk takabur kau. Jadi ini kerana dia juga yang menganugerahkan kebaikan dan keindahan yang dipersembahkan kepada kita. Jadi pulang balik pada Allah. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa kebaikan dari sisi kita sendiri, melainkan semuanya dari sisi Allah. Kalau Tuhan tak ilham kita, tak boleh nak buat ni. Kalau Tuhan tak beri kita begini, tak jadi begini, maka segala puji bagi Allah. Seperti keadaan sekarang lah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk satu tempat yang baik bagi kita, maka kita pulang balik alhamdulillah. Bukan dengan tergerak kita semata-mata kita boleh mari, dengan perjalanan kita bukan dengan harta benda milik kita sepenuhnya yang kita boleh mari, melainkan harta benda kita pun hak milik dia. Kenderaan kita mari hak milik dia, diri kita hak milik dia. Duduk dalam majlis ilmu ni tak ada boleh faham semua perkara pun hak milik dia, dan akhirnya nak pakai balik untuk dia juga. Aduh, dari Allah dengan Allah. Inilah hakikat la ilaha illallah. Tidak ada kepunyaanku, segala kepunyaanmu Allah. Tidak ada hak milikku, segala hak milikku Allah. Ini kita nak duduk situ dulu. Jadi kefahaman akan hakikat ini akan menenggelamkan benih kesombongan diri. Pacung dulu kesombongan, buang dulu kesombongan. Lepas tu antara adab yang diajar para ulama kita pun, kita nak menuntut ilmu dengan Allah Ta'ala tu dulu kita pacung dah sombong. Bukan dengan cerita dengan orang gini, dengan guru kita,
Dengan Allah Ta'ala dulu tu kita pacung kesombongan. Maksud apa? Kita letak di kita ni jahil. Aku ni jahil, ya Allah. Kerana itulah aku menutup jalan, menutup ilmu. Kerana aku tak tahu, ya Allah. Orang itu mari kita rasa kita tahu dah. Maka Tuhan tak curahkan kita. Jangan kamu tahu dah. No, ya aku. Dengan orang pun begitu. Kamu kata kamu tahu dah, nak kamu. Kerana dengan orang. Itu kena sentiasa letak diri dalam keadaan jahil. Dan itulah hakikat kita. Jahil lawan bagi sifat kamada Allah, al-alim. Allah ilmu, sifat ilmu. Qudrah, iradah, ilmu. Ilmu itu sifat dia. Bukan nama bagi sifat dia, al-alim. Dia maha mengetahui. Maka lawan bagi sifat itu ialah makhluk dia, diri kita, al-jahli. Itu jahil. Apabila diperhalusi hal ini, nescaya manusia tidak akan sombong, kerana akan mengembalikan pujian itu kembali kepada pemilik sebenar, kerana merasa tiada layak dinisbahkan kepada diri yang fakir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, sesungguhnya muni fakir, miskin, apa kedana. Ada kita tengok dia tu besar ke apa ke, hebat ke, kedudukan tinggi ke apa. Hakikatnya fuqara'u ilallah, fakir di sisi Allah Ta'ala, tak ada belaka. Wallahu ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Itu memahami hakikat pujian alhamdulillahirabbil alamin, hakikat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat Allah. Itu nota kaki yang nombor 11. Balik kita semula kepada muka surat 6. Muka surat 6. Muka surat 9, betul lah atas. Sekalian alam. Itu matang dia tadi terjemah kita baca tadi. Segala puji bagi Tuhan, khusus bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita faham berkaitan dengan maksud hakikat pujian, kerana di awal permulaan itu sendiri dah nak latih kita pandang dengan mata hati. Kita mengaji tauhid ni bukan nak bahas tauhid kalah duduk situ semua. Bukan nak ngapa sifat dulu pandang wujud bilang wujud kita maka wujud kita maka kudrat iradah. Kamu duduk situ. Bukan situ nak duduk dia. Nak duduk pada ingatan, rasa dan pandangan. Paling-paling kurang dalam kedudukan kita duduk dalam martabat ingatan. Jadi salib. Duduk jalan seorang hati dilatih. Hak duduk sampai tepat sekurangnya perasaan, muraqabah. Hak ni yang kita nak duduk. Kalau kita boleh duduk sini, hak kita kata tadi, kalau kita cerita bab hakikat tadi, hakikat pujian tu semua daripada Allah, dia yang mengilham datang segala kepunyaan dia, maka hilanglah penyakit kesombongan, hilanglah wujud dia takabur. Hak ni buah dia tepat dia duduk ialah perasaan, tauhid rasa ataupun tauhid zauqi. Hak ni yang kita nak pakai dalam hidup kita. Hak ni yang kita nak. Hak ni kita nak tauhid zauqi. Inilah dia panggil benteng tauhid dalam kehidupan. Buat hati kita jadi kebal dengan segala bentuk ujian-ujian, kesakitan. Kebal daripada keluh kesah, kebal daripada merungut, kebal daripada berburuk sangka, kebal daripada dengki dan sebagainya. Benteng kita ialah tauhid zauqi, tauhid rasa. Maka ni pintu dia. Ibarat kata yang kita nak makan daripada buah kelapa tu apa dia? Nak makan sapu. Nak makan pohonnya. Ada orang makan koyok dah. Koyok dah buahnya, koyok sapu. Ada kulit lagi. Ni orang kita mula ni mukadimah ni baru kenal buah nyo ni. Ni nyo muda.
Dah koyak lagi ni. Nyong tu. Ni baru ni. Bila start nak koyak, kayak gini. Duk masuk ujung kita makok masuk dia satu dia dua tak kok aku. Kita makok muka lapak tu pula ira tak kok aku. Tu start tu. Aku ngepung koyak sikit. Baru masuk kulit. Lagi kita duk nyusun sifat pula tu, baru duk koyak. Baru duk terik sapu. Lepas tu ingat boleh makan. Lepas sehari tempat dua dah purung pula dadang. La ilaha illallah payung dia tak makannya. Jumpa purung pula dalam. Purung ni apa dia? Itulah bermulanya amal salih. Ini buat kerja di situ. Kena pacok pula situ pula. Nak tengok mata pula. Jangan ikut kodanya pacok pula. Situlah amal salih. Selesai daripada pula. Campur dah apa ni sabuk nyak ni. Nak pecah purung pula. Maka situlah amal salih ini namakan tauhid zikir. Itu pun kena start beramal zikir. Allah masuk Allah dalam kita. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita selawat Allah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Pecahnya purungnya tu nampak lalu si dalam putih molek muda. Isi molek bingung ke pagi. Ada orang tak boleh. Oh bingung nak makan ni. Oh isi bingung molek. Oh bingung dah dia beli. Ada juga yang halau hak sebut kan. Kata anak boleh sebut. Nampak isi dalam air jernih orang mandinya. Isi putih molek. Oh sedapnya. Dah mula nampak dah. Dah mula rasa dah. Tak kecap molek lagi tu. Tak makan molek lagi. Dia nampak. Zikir. Pop, pecah kalbu dia. Mula dapat zau. Mula dapat rasa lembut hati. Nangis dengan Tuhan. Kuat hati kemauan dengan Tuhan. Hati terdorong kebaikan. Hak lara dulu tinggal. Hak tak beri manfaat, dia tak ambil dah. Hati dah kuat kepada kebaikan. Nampak? Zikir Allah. Kan kesan daripada zikir tauhid ni. Pecah saja pun nampak isi. Ambil isi. Minum air kelapa. Allah sedap manisnya. Ambil isi tu. Allah moleknya sedapnya. Itu adalah rasa yang dia sudah dapat. Dia kecap. Baru betul kata sedapnya airnya muda. Sedapnya isi kelapa muda. Dia rasa, dia makan. Itulah hakikat tauhid bila dapat zauq, dapat rindu, dapat asyik, dapat yang disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia mula dapat fa innahu yaraka. Ketahuilah bahawa dia memandang kamu. Dia duduk dalam kesedaran Tuhan. Tuhan tengok dia, Tuhan tahu dia. Bantu orang dulu dia ajar tauhid anak 3 kali. Awal nak pergi main ni. Ayo. Awal pergi main mana? Pergi main di padang solat, padang tak. Awal ingat. Pergi jumpa saya. Kalau saya ajak pergi kabak orang pelang orang ni kan. Dah. Ayah dah tahu, ayah duduk rumah. Tapi siapa tahu? Allah tahu. Allah tengok. Allah ni. Tiga kali. Allah tahu. Allah tengok. Allah ni. Ya contoh, anak-anak nak pergi main di luar. Dia tu. 3 kali dia Ustaz. Mak, nak pergi mana mak? Nak pergi tidur ya? Ingat. Tuhan tahu, Tuhan tengok, Tuhan dengar. Kita lockdown, begitu. Lockdown nak kampung, nak kembang dulu. Anak kembang pun hidup raya. Itu hidup raya, itu pergi main. Lockdown itu. Awak rasa mu kata, kita lockdown raya, tak payah anak tubik. Kalau anak tubik raya pun, nak kampung tu. Bukan kampung lain. Sebab apa dah boleh kapur? Sebab apa kita tu ibu kita dah boleh nak kapur, kita tahu kita nak kapur? Sebab benda tu tak ada untuk kita. Benda tu tak jadi pakaian kita. Benda tu tak hidup dengan kita. Kalau hidup dengan kita, kita bersama. Benda yang hidup dengan kita, bersama. Kerana itu guru-guru kita kan seperti Ahli Wali, dia pesan kepada kita sentiasa zikir, sentiasa ingat Allah. Sebab benda tu pakaian dia. Benda tu hidup dengan dia. Jumpa dia mesti dia beritahu ingat Allah, zikir Allah, bersihkan hati. Bersihkan hati. Itu pakaian dia. Hati dia bersih. Apa? Itu tauhid zauqi. Dari situ tapak tepat tu. Bila tapak tepat tu, maka
Bermacamlah dapat karuniaan Allah. Bila kita sampai tempat banyak benda lah kita tengok, banyak benda lah kita boleh buat, banyak benda kita boleh rasa. Yang di situlah pandangan yang dibuka oleh Allah. Yang disebut tauhid syuhudiyah. Tauhid pandangan, terbuka mata hati. Ini tu cerita satu tempat, satu pula yang indah, gini tak apa lagi. Sampai situ duduk je pula, orang banyak benda dulu tengok. Oh ada orang ni boleh buat. Oh ada ni begini-begini boleh buat. Bila sampai tepat hakikat hati tu mula rasa rindu, rasa asyik dengan Allah. Dapat rasa bahawa diri kita diawasi, sentiasa diperhati, diketahui. Sentiasa duduk situ, didengari. Hati ni kita tahu Allah dengar kita. Maka bila kita tahu Allah dengar, cakap sama ni. Kamu sama ni dah nanti. Cakap sama ni. Siapa orang mahu cakap Allah dah berhenti ke dia? Tanya awak ni. Kalau ada cek, kalau kita dah nak cek, oh dia tu kan cakap Allah kita tu tanya. Anak. Kalau anak pula, siapa waktu sering kamu tanya sama asal sikit, tanya sesikit siapa yang mana? Kalau anak ibu dia, kakek tanya mak dia, kakek tanya mak dia. Nah, ibu. Kita dari awal, orang yang sentiasa aku bercakap dan aku bertanya dan aku berkata ialah Tuhan. Kerana dia maha mengetahui. Maka berkata dan bercakap dan bercerita aku itu dalam qalbu, dalam hati kita. Sentiasa cakap sama Tuhan. Di saat orang lain tidak tahu, itulah rahsia kita dengan dia. Nampak kita duk cakap dengan orang tu, tapi dalam hati kita duk cakap Tuhan. Ya Allah, bila tunjuk tu orang ini. Kita duk cakap orang. Ya Allah, bila tunjuk di merah, ya Allah tolonglah. Itu keadaan yang sentiasa dalam perasaan muraqabah Allah. Itu di antara juz'iyah ini. Boleh? Situ. Sebab tu duduk renung dalam keadaan apa sekarang? Tafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Dalam ayat tu Ali Imran ayat 121 tu sebut. Dan bertafakkur dengan apa yang ada di langit dan bumi. Kita duduk. Sekarang ni kita boleh renung dalam hati kita. Kita tidur nengung gini air. Ada macam apa? Tafakkur boleh. So kacau. Orang balik akan asyiknya maka balik. Kita situ. Tafakur dalam hati dan keadaan sekarang muraqabah. Dengan jalan permulaan zikrullah. Kamu sedek. Kalau malam bukan sebeg ini beli waktu mata zamrud tu. Zamrud biru, zamrud kuning ke apa yang baca-baca. Bakok mata cicing zamrud satu sutil. Soroknya. Sebab cerita. Tak bos dah lagi orang tengok kita riak je. Tak apalah, zikir. Pakai apa ni? Pakai gini ke ni. Orang tengok orang Pakistan tu orang tanya tu kita. Orang kita betul itu dia jadi tu permulaan Pakistan nak betul ini dia jadi. Kau kan kata lah, dah habis. So cara orang kata. Kalau kita nak cara, apa Tuhan kata? Kita nak cara orang kata, dah habis. Kita duduk dalam liang boleh kata gitu. Dia mari kata kita tu. Dia mari kata lagi. Dah habis. Padahal kita tak dengar dah. Dah habis. Kita dengar apa? Kita ambil kira biar Tuhan kata. Baik? InsyaAllah. Kita buka muka surat 39 minta ijazah. Nyanyi dulu sekali. Lain kita ni Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita lain dia ada syarah lagi bab selawat. Dia ada syarah lagi bab selawat. Kemudian berkata seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya, yang maha mengetahui batin segala sesuatu dan maha melihat. Jadi kemudian berkata seseorang, yakni Syekh Al-Mu'allif, dia disebut pada diri dia sendiri, dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Ada Syekh Al-Mu'allif ni, Syekh Ibrahim Bajuri, sebelum nak tulis tu dia dengan penuh tawaduk dia, penuh rendah diri dia, dia kata seorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya, tawaduk dia.
Rahmat Tuhannya yang maha mengetahui batin segala sesuatu. Alimul ghaib, alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Dan maha melihat, iaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah. Jadi biografi Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni kita masuk pada awal-awal dulu dan kita tengok yang mempunyai kekurangan. Sekali lagi dia letak diri dia, dia isbat diri dia dengan pakai kekurangan, lemah. Kata Syekh Ibrahim Bajuri, telah meminta kepada aku sebahagian dari saudaraku, sahabat-sahabat dia ni, seketika pengajian dia di Syekhul Al-Azhar, mengaji di Mesir. Kemudian datang sahabat dia kepada dia, moga-moga Allah Azza wa Jalla mengelokkan urusan dan keadaan aku serta urusan dan keadaan mereka. Dia doakan, mohon doa kepada Allah dan untuk sahabat dia supaya aku menulis. Sahabat dia ni minta dia menulis sebuah risalah yang ringkas yang merangkumi sifat-sifat Allah dan sifat-sifat lawannya, serta sifat harus bagi Allah Azza wa Jalla dan sifat yang wajib bagi hak para Rasul alaihi wassalam, dan sifat mustahil serta sifat harus bagi mereka. Itu kata Syekh dalam awal mukadimah dia ni. Telah datang sahabat-sahabat dia dan minta kepada Syekh Ibrahim Bajuri, tolonglah buat satu ringkasan berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul dan harus bagi Rasul. Jadi ini sifat yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah dan Rasul ni, dia sebenarnya terbaik dari kalimah syahadah ni lah. Penguraian kepada maksud fahaman untuk menjadi i'tiqad dan pegangan atau akidah di situ. Bermula akidah Muslim, seorang Muslim dengan mengucap dua kalimah syahadah. Orang i'tiqad tak memahami, bukan i'tiqad saja dengan tak faham, jadi taklid pula situ. Nah, maka dalam syarahnya, nota kaki di bawah nombor 11 pusat 9, mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla melalui metod atau kaedah. Kaedah pelajaran sifat 20 bukan bermakna Allah Azza wa Jalla hanya ada 20 sifat. Jadi 20 sifat yang mustahil, 20 sifat yang harus, dan 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Wajib, mustahil, harus. 20 wajib, 20 mustahil, satu harus bagi Allah Ta'ala. Jadi 41. Kemudian ada 9 lagi. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 harus bagi Rasul, 9. 41 campur 9, 50. Sifat 20 kita panggil. Sifat 20. Aqaid 50. Simpulan 50. Ada setengah kitab tu. Dan katanya mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala melalui metod pelajaran sifat 20 bukan bermakna Allah Azza wa Jalla hanya ada 20 sifat saja, akan tetapi 20 sifat kesempurnaannya yang wajib diketahui secara terperinci. Allah Ta'ala bukan ada 20 sifat je, ada bahkan lebih daripada itu. Tapi yang ini yang wajib diketahui secara terperinci. Hak wajib kita kena tahu secara perinci dia. Hak lain bahkan lebih lagi itu tidaklah menjadi kewajipan mengetahui secara tafsir. Sesungguhnya sifat-sifat kesempurnaan Allah, surah 10 sebelah. Sesungguhnya sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla amat banyak. Tiada siapa mengetahuinya melainkan Allah Azza wa Jalla. Dua, justru itu wajib disabitkan kepada Allah Azza wa Jalla secara umum, secara ijma', seperti perkataan Allah Azza wa Jalla mempunyai banyak sifat kesempurnaan. Kita kena isbatkan dengan pegangan yang secara umum. Kalau orang kata berapa sifat Allah Ta'ala, yang mengaji sifat Allah Ta'ala berapa? Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang banyak, yang tidak terhitung. Tak boleh nak cover 20 ke Tuhan tu? Tidak. Tapi Allah memiliki sifat sempurna yang banyak yang tidak terhitung.
Cuma kita tak boleh nak cerita secara tafsili, secara terperinci. Dan yang tahu banyak buat Amerika baru 20 dah. Tak boleh. Tak ingat. Pun tak apa dah atas dia, nisbah dia beriktikad, dia menyabitkan Allah Ta'ala tadi bersifat dengan sifat sempurna yang begitu banyak. Gitu. Pun dibolehkan oleh ulama. Tidak boleh nak ayat sifat 20. Cuma dia beriktikad Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang banyak lebih dari 20. Maka harus apa gitu. Boleh tak? Apa kau ni dah sudah selesai? Maka tikak ni Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang banyak tak terhitung. Selamat. Sekurangnya begitu dulu dari segi peringkat umum. Selain itu jangan pula mengiktikad ada turutan tertib. Tadi yang pertama, jangan hakkan Allah Ta'ala dengan 20 sifat tu saja. Jangan bataskan Allah. Apakah kita dok sadik ngaji sangat aku 20 sifat, lagi jumpa orang kata Tuhan bukan sifat 20. Cok 20 kita ngaji dah no. Ya tahan juga 20 dia tu. Dah bukan bersifat sekadar setakat 20. Ya kan? Kami faham gitu. Petang dia ngaji buat 20 tu je letak Tuhan. Aku belajar aku tahu 20 je. Pandai-pandai kalau kita tambah 40 50 je. Ya kan? Tak faham. Dalam majlis ilmu tak faham kan? Jangan bataskan Allah. Allah tidak terbatas sifat dia. Itu sebab tu disebut ijma tadi. Sifat-sifat kesempurnaan Allah itu terlalu banyak dah tak terhitung. Bukan sekadar 20 saja. Dah 20 tu yang mengaji 20 ni hak secara tafsili, secara perinci yang wajib diketahui itu 20. Itu 20 mengikut qaul Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada ingat pula yang banyak pula. Qaul yang dipegang iaitu 13 sifat. Qaul Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi 13 20 tu hak ahli sunnah bagi dua-dua. Dipanggil kaum masyhur satu, kaum yang jadi kita dalam alam nusantara kita masyhur sifat 20. Jadi dia gabung lalu. Kaum Asy'ari diambil, kaum Maturidi pun diambil. Dua gabung. Kalau kita pegang 13 saja seolahnya kita tak pakai 20. Kalau kita pakai 20 automatik lihat 13 tu ada lalu dalam. Lepas tu etika Ahlussunnah wal Jamaah kita manhaj kita Asy'ariyah wal Maturidiyah disebut. Ada sebut Asy'ariyah saja, ada sebut Maturidiyah saja, tapi dua-dua. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tengoklah meraihkan hijau ulama kita tu. Jadi situ pun untuk edit pecah Ahlussunnah pecah dua. Asy'ariyah sama Maturidiyah dah. Tasawuf pun gitu kok. Ada jalan Al-Imam Ghazali, ada jalan Syekh Junaid Baghdadi, ada jalan hakikat tinggi sikit lagi pembahasan tasawuf dalam Ibnu Arabi. Jadi Ahlussunnah gabung dah tu. Pas tengok 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeza-beza khilaf pandangan dan pendapat dalam satu hukum-hukum tu. Tapi itu mazhab Ahlussunnah gabung. Di batu Ahlussunnah dia tak balas sama Ahlussunnah. Melainkan dia balas dengan ahli punah saja. Kalau balas ahli punah bukan Ahlussunnah. Baik, jadi 20 sifat yang terperinci ini wajib diketahui. Hak umum lebih lagi. Jadi jangan hak, pertama sekali jangan hakkan Allah Ta'ala dengan 20 sifat. Allah Ta'ala tidak boleh dibatas-bataskan. Allah Maha Kaya, luas, lagi milik segalanya. Jangan bataskan. Jadi segala sifat kesempurnaan yang tak terhitung adalah hak milik Allah juga. Hak wajib tahu 20 secara tafsir. Lagi katanya yang kedua, tertib susunan. Bila kita duduk ngaji sifat 20 lagi, wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, qiyamu min nafsi wa daniyah, qudrah, iradah, ilmah, susun satu-satu tu. Jangan kita juga beriktikad tertib susunan tu. Sifat orang tu dia susun gitu. Wajib dulu, qidam, baqa' gitu. Jangan dikhayakan, jangan dipahamkan itu. Jadi tertib ni hanya pada penyusunan ilmu atas kertas dia bagi tertib atas kertas untuk mudah dihafal.
Jadi adakah sifat Tuhan tu iaitu bi qudrat dulu, ataupun iaitu bi ilmu dulu, ataupun sifat Tuhan ni jadi al-hayat dulu? Itu tidak boleh di mana dulukan dia. Sebab tu perbahasan ulama mengambil kaedah-kaedah tu supaya kita memahami disiplin ilmu. Benda yang kita perlu faham dulu tentang dia tu ada. Maka dia senaraikan sifat yang utama wujud. Dan bila dia ada untuk menceritakan dia. Dan apa penceritaan dia? Cerita dia tu tentang dia tu apa dia? Sifat dia keluar lah. Ada dia tu ada yang fidah, ada yang bakar, ada yang khalafah, ada yang nasib, ada yang dari. Dia tu ada yang tak ada awal, tak ada mula. Ada dia ni ada yang tidak akan berakhir, tidak bersedoha. Itu cerita-cerita dia tu. Maka tulislah nama-nama tersusun. Okey. Jadi semua sifat Allah Ta'ala tadi tertib tadi untuk mudah dihafal. Ia sesekali tidak membawa masuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ada turutan seperti dikatakan mula-mula wujud, kemudian sedia, kekal hingga seterusnya. Tidak dikatakan hafal tu dulu. Ini kedia. Bagi Allah Zat Allah Ta'ala dan segala kesempurnaan dia, maka itu dalam rahsia dia, hakikat dia. Maka yang kita duk bilang tadi disiplin ilmu saja. Para ulama ahli sunnah wal jamaah telah menyimpulkan 20 sifat bagi zat Allah Azza wa Jalla daripada dalil-dalil nakli yang qat'i. Dalil nakli ni dalil Al-Quran, yang qat'i ini yang putus, yang teguh, yang bertepatan, serta dalil-dalil akal yang murni, dalil-dalil akal dari petunjuk Allah yang diberikan ilham, akal yang ada cahaya yang lahir dari nurul qalbi. Akal apa? Hati siapa? Para ulama, para kekasih dia. Kita akal kita nak tunggu akal kita ke akal ulama? Tentu kita akan tunggu akal ulama, akal orang-orang soleh, akal awliya. Kerana akal mereka dengan nurul qalbi, dengan cahaya. Kadang cerdik orang biasa daripada orang ni dalam bidang mereka. Ulama mungkin tak cerdik dalam bidang perniagaan, orang perniaga cerdik dalam bidang, tetapi cerdik akal itu berbeza. Mungkin cerdik akal orang perniaga ni tidak dengan nurul qalbi, tapi cerdik akal orang ulama tadi dengan nurul qalbi. Itu yang beza dia. Cerdik orang perniaga, cerdik dia nak untung je. Untung je. Dia kalau cerdik di job niaga, akal dia fikir nak untung. Tapi cerdik orang yang dia cahaya hati, bukan dia fikir nak untung di sini, dia nak untung tapi bukan nak untung di sini, tapi nak untung di akhirat. Maka dia fikir harta yang banyak ni dia nak buat apa. Para ulama ahli sunnah wal jamaah letakkan dalil. Maka 20 sifat tersebut berdasarkan dalil qat'i dalalah ataupun dalil yang sabit. Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullah berkata, semua sifat Allah Azza wa Jalla yang lain merupakan cabang daripada 20 sifat yang utama ini. Maka kita juga boleh kata, kalau katakan sifat 20 tu, sifat yang utama. Yang lain-lain tu yang tak dapat diketahui yang banyak tu, itu adalah merupakan cabang-cabang dia. 20 sifat ini juga adalah sifat-sifat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla secara jelas dalam nas-nas Al-Quran dan hadis yang qat'i. Jadi dalil pengambilan sifat 20 Al-Quran dan hadis Nabi dengan dalil yang qat'i. Perhatian, mengenal Allah Azza wa Jalla bukan berarti kita dikata mengenal hakikat zatnya. Jadi kita belajar kenal Allah Ta'ala dengan jalan ilmu kalam ni, dengan jalan mengenal ilmu sifat 20 ni, bukan nak kenal zat dia sememangnya, dan tak akan sampai seorang itu untuk mengenal hakikat dia. Hakikat zat dia tak dapat dicapai. Hatta Nabi yang mursal disebut pada Quran, Nabi sendiri pun tak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Yang itu Rasulullah tak tahu. Jauh, ini sememangnya sudah keagungan dia. Kalau ada selain daripada dia tahu tentang zat dia, maka bukan dia, bukan Tuhan. Kerana Tuhan tidak dapat dicapai. La tudrikul absar, tak boleh dapat. Nabi sekali itu mutamat, dipanggil pun zat utuh. Dia adalah rahsia diri dia,
tidak ada yang mengetahui selain daripada dia. Kita tak dituntut zat mengenal diri. Kita kenal seorang kan, kenal diri dia. Tak, kenal sifat diri. Tinggi, rendah, gemuk, buruk, hitam, putih, kepek, mancung, sipit, luar. Itu semua sifat diri seseorang. Sifat pelanggan nak topik lagi. Cuba kamu lihat dulu orang bagi soalan. Saya tengok sifat diri dia. Macam nak interview lah kan. Mari peserta seterusnya masuk. Diri situ dulu. Peserta tengok. Awak ambil bagian sifat diri. Selanda. Dia pun duduk situ. Cuba awak bergerak tangan atas. Cuba awak bercakap. Cuba awak begini. Dia pun senyap. Cuba awak bertanya kabar kepada seorang macam mana cara. Sebab ni interview nak jadi receptionist kan. Cuba awak sambut tangan senyap. Apa akhirnya penemu duga tu buat susah begitu? Saya tak boleh mengenal pasti sifat dia sebenarnya. Adakah dia orang yang lembut, kamu musa, orang yang pandai berurusan dengan orang atau sebaliknya? Sebab dia senyap, duduk senyap. Perbuatan tak zahir, sifat tak zahir. Dan tadi awak tanda sifat tu, sifat diri. Kurus, gemuk, panjang, tinggi, rendah, ulat, petok ke, tiga segi ke, semua sifat diri. Sifat diri zat Allah Ta'ala tu tak dapat dicapai. Dan zat dia pun zat yang sudah mukhalafah, yang bersalahan dengan makhluk. Macam mana memulai fikir zat, sifat diri, sifat zat Tuhan tu serupa dengan seperti sifat zat makhluk? Salah itu. Sifat diri kita dengan benda ni beza dah. Sifat meja, diri meja, sifatkan kepadaku meja. Sifatkan kepadaku meja. Meja adalah suatu objek yang empat segi, ukurannya begini. Itu sifat diri dia. Kita faham tak? Sifat diri kita ni beza. Sifat diri Allah Ta'ala tak dapat dicapai. Maka macam mana akal tu masih lagi bertanya tentang zat Tuhan, nak tahu juga. Maka di situlah ulama ambil lagi daripada Al-Quran apa yang telah Allah ceritakan tentang diri dia. Diri Allah Ta'ala, sifat diri dia qadim, diri dia qidam, diri dia baqah, diri dia mukhalafah, diri dia qiyamu binafsi, diri dia wahdaniyah. Jadi 5 sifat ni yang kita akan belajar nanti ke depan. Kalau kita belajar 5 sifat ni, kita pun jadi bengong. Bukan bengong tak faham. Kita jadi bengong termenung. Akal kita tak sampai untuk memikirkan keagungan zat dia. Itu je. Tengok kita macam mana Tuhan. Yang tak ada pada akalmu itulah Tuhan. Lagi yang ada pada akalmu bukan Tuhan. Qidam baqah, awal dan akhir. Tiada awal, tiada akhir. Maksudnya tidak ada ukuran, tidak ada jarak, tidak ada usia. Bila tidak ada ukuran, tidak ada jarak, tidak ada usia, maka dia tidak ada satu gambar. Tak nak gambar. Boleh gambar tak seorang yang ada benda yang usia dia 100 tahun. Ataupun contohnya gila, kita tawang kita ada lagi. Itu cerita tawang dia lagi. Kita cakap ni mau 50, 60 dah. Tawang kita ada lagi. Tawang mana? Tawang tu ke tawang diri? Dia tak? Dah, bukan. Tawang tu. Dan kalau kita 50, tawang itu berapa? 150 kan? Contohnya. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak 150? Boleh bayang? Cuba bayang sekejap. Orang tua kita 150. Bayang kejap. Bukan tak boleh bayang, bayang kejap. Allah lebih dah duduk situ. Itu pergi lalu cerita. Kara dia tu banyak tu. Maka suat lah, kita tak kepong lah. Itu pergi lalu cerita tentang kerana ada satu gambaran pada pekat usia begini usia dia. Kerana benda tu nyata. Nyata dalam bentuk gambaran, benda bentuk dan makhluk yang nyata.
Tapi kalau satu benda yang tak pernah tergambar, tak pernah nyata, maksud tak pernah nyata, tak pernah ada zahir dalam bentuk ni, kita tak boleh nak fikir dia. Tak nak fikir. Itu pun makhluk biasa tak nak fikir. Saya kata potong lagi dia akan buat keluar satu kereta model TV juga. Adik sikit pada Ezora. Itu boleh bayar tu kalau orang sebut tayar tu atas. Dia boleh bayar tu. Potong satu bit satu model ni tak lawa lagi lah, lawa pada Ezora. Lawa lah. Degan lawa cuma lawa lah. Kaya lah tu. Kaya lawa. Dia pun gitakat jazz, gitakat ni, gitakat emas gitu. Nak tu lawa. Menggambarkan. Sedangkan lawa tu subjektif. Dia tidak, lawa tu satu sifat yang kena bersandar atas zat. Lawa duduk kita kat mana lawa? Duduk atas ke, duduk bawah ke, duduk kaki, duduk kepala. Duduk semua duduk zat kita. Saya tak mau dia, saya nak ambil lawa dia je. Macam mana nak ambil? Nampak? Zat simpan. Itu kita simpan ni. Banyak masuk alu-alu ni. Ni lah. Itu sebab dia. Sikit je. Nak impat tengok sikit. Jadi perhatian. Berarti kita mengenal, kita mengenal Allah bukan mengenal zat dia. Akan tetapi mengenal sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi zat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib tadi, sifat keagungan dia, yang menolong kekurangan, kelemahan itu sabiah. Itu yang kita akan masuk. Sesungguhnya ibadat yang ditunaikan tanpa mengenal Allah Azza wa Jalla, akhirnya nak bawa kena apa? Kena dalam bentuk rasa lah. Berasa sungguh kudrat dia, berasa sungguh ilmu dia, berasa sungguh asma'-asma' dia yang mulia, Ar-Rahman dia, Ar-Rahim dia, rasa sungguh. Saat kita lupa, Allah ingatkan. Tadi kita mula rasa ingat, kita cuba tenggelamkan perasaan kita dalam hak milik dia. Dan kita cuba tenggelam pula perasaan kita dalam kasih sayang dia. Masa diperingat. Kalau tak beringat, tak berasa. Cuba kena sikit. Keluar masuk nampak kita, gerak diam kita, kelip mata kita, dengar pendengaran kita. Tak ke kasih sayang dia? Ya, akan kata benar kasih sayang. Cuma terlap sekejap dalam kalbu, pada dalam hatimu. Tak rasa, cuba ruak mari rasa. Rasa sungguh tak ke dia sayang kita. Merasa molek. Dia sayang sungguh tidak bumi. Rasa, buat mari rasa tu dalam hati kita. Rasa Allah sayang. Sebab rasa tu dia kena menerobos ke dalam kalbu. Dia kena masuk situ. Rasa ni dia tak boleh duduk main sini, duduk main seputar akal ni. Tak akan dapat rasa. Rasa ni dia kena terobos kalbu. Jadi orang yang ibadat dia semata-mata, orang yang ibadat tak mengenal Allah, maka menjadi ibadat rutin lah semata-mata. Orang semayang retek kita, orang itu kita. Macam kita lah, orang minggu sekali orang mari menuntut ilmu, mari retek kita. Tapi tak mari rasa. Dia rasa. Kau mari ngajar, kau mari belajar, kau rasa jahil. Kau mari dapat ilmu, kau rasa bodoh. Kau boleh. Tu anak sebenarnya. Kita buat sepadan tu tadi. Kat ada dah kena ni, wayar kat ada dah sambung. Mari belajar macam tu, kau buat sepadan. Wayar kat mana dah sambung. Kau mari belajar macam tu. Tak tahu benda kita sebenarnya ni. Hakikatnya tak tahu benda kita ni. Boleh lah tu. Kalau kata tak tahu benda kita, cek dulu. Tak tahu benda pun tahu. Tak faham benda sudah kata dah apa. Kan dia wayar laju kalau sambung tu. Kita nak. Yang kata tak tahu tu dia dapat duduk dalam hakikat diri dia. Jadi kita sebenarnya ni hak milik dia kata. Itu tanda dia sudah mendapat nur ilmu tu sudah dapat. InsyaAllah ta'ala. Kita nak untuk situlah. Cara dengan berkat guru kita, berkat saudara ilmu dan sanak sisilah, berkat Tok Belamani, Syekh Abdul Malik Tok Belamani, berkat guru kami Walid Ibrahim Al-Malik, sisilahnya Tok Belamani. Mudah-mudahan mengalir juga kita. Kerana ilmu kita mengaji ni ilmu yang bersandingan. Baik. Dan lagi katanya ibadahnya tidak akan melahirkan kehambaan dan kemanisan. Tak mau gitu, kita nak kehambaan dan kemanisan.
Jadi makin mani kita rasa kita menuntut ilmu, makin mani sebab apa? Situlah kita makin merasai kasih sayang dan ilmu dia. Berapa yang suka dengan lagi sekali rasa sungguh Tuhan sayang. Tak apa pahaman dia, tapi duduk ni ilmu Allah rasanya Tuhan sayang tu. Apa dah boleh dah. Aku cerita kau, tak boleh nak cerita nak urang, tapi kau Allah Tuhan sayangnya kita. Kadang tu main ulang tu. Pakaian dia tu. Pakaian dia boleh ke tak? Boleh tu boleh. Boleh kodok pakaian dia. Wak akal bagi dia. Bagi kita kodok kita, bagi dia kodok dia. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Sampai situ. Sifat yang wajib bagi Rasul atau kaki 12 tu, maka aku tunaikan permintaan tu sama sikit minggu depan. Situlah kita kat insya-Allah taala. Kita muslimah itu takwa dirahmati Allah. Kita tutup dengan bacaan zikir Nabi Isbat. Kita zikir sikit kerana nak terobos masuk dalam kalbu kita ni, alat dia